Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support dan sentiasa setia bersama dengan channel ni. Hari ni, akak nak ceritakan satu perkongsian seram yang telah dikongsikan oleh salah seorang subscriber. Subscriber yang dimaksudkan dikenali sebagai Adam. Perkongsian ni mengenai kisah seram di satu perkemahan. Perkemahan yang diadakan di satu camp tau. Apa yang berlaku di perkemahan tersebut? Kalau korang nak tahu, korang kena stay tune dengan akak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kejadian ni dialami oleh Adam pada tahun 2018. Masa tu, Adam masih lagi remaja. Pada masa tu juga, sekolah Adam telah mengadakan satu lawatan sambil belajar di satu kamp yang terletak di Putrajaya. Tambahan pula korang, kamp tersebut terletak bersebelahan dengan perkampungan orang asli. Korang boleh bayangkan tak persekitaran dia macam mana? Akak bagi gambaran di mana kamp tu juga terletak bersebelahan, mana berdekatan dengan tasik. Maknanya keadaan di kamp tu memang cantik, kata Adam. Pemandangan dia sangat tenang dan sangat cantik lah. Macam itulah bak kata Adam kan. Jadi mereka bergerak daripada sekolah lebih kurang ngongek-ngongek pagi nak sampai ke tengah hari. Sampai tengah hari kenderaan bergolek, macam bas bergolek pergi ke tempat perkemahan tu. Jadi lebih kurang lepas Zohor macam tu sampai sana, diorang makan-makan. Lepas makan apa semua tu, cikgu arahkan diorang untuk memasang kemah. Jadi Adam dan kawan-kawan dia bukannya dia seorang, tapi ramai-ramai lah kan. Nama pun lawatan sambil belajar. Jadi Adam dan kawan-kawan dia semua ni pun memacakkan kemah seperti mana yang disuruh oleh cikgu. Bila sampai selepas asar macam tu, diorang pun diarahkan untuk pergi mandi, membersihkan diri untuk aktiviti yang seterusnya selepas tu. Jadi kan akak cakap tadi ramai. Bila ramai, makanya beratur-aturlah mereka untuk bergilir-gilir menggunakan tandas untuk mandi tau. Kebetulan pula masa tu giliran Adam ni lambat. Turn dia memang lambat lah menunggu masa tu. Jadi bila sampai turn dia tu memang betul-betul dekat dengan senja, nak dekat senja macam tu lah kan. Jadi dia pun masuklah ke tandas tu. Tandas tak banyak pun, sebab itulah dia orang terpaksa menunggu ikut turn. Bila masuk ke tandas tu, Adam pun macam biasa lah, masuk ke tandas macam biasa. Remaja yang merasai keseronokan camping kan, orang kata berkemah dengan kawan-kawan pula tu kan. Jadi adalah macam hati yang gembira, macam seronok, senyum-senyum nyanyi sendiri kan. Jadi bila masuk kat tandas tu, dia pun mulakan dengan nak cuci muka, nak gosok gigi apa semua kan. Akak cakap tadi dah hampir senja. Jadi keadaan dekat luar tu macam gelap, nak gelap macam tu kan. Jadi masa Adam tu nak bersihkan muka dia, dia tengok cermin tau. Dalam tandas tu dia ada cermin. Sebelah cermin tu dia ada tingkap. Masa tu Adam dia nak tengok cermin lah, nak cuci muka. Takkan cermin ada tiba-tiba cuci muka kat dinding pula kan. Jadi dia cuci muka dia, bersihkan muka dia, gosok gigi dia tu kan. Dia terperasan ada macam sepasang mata, dua cahaya lah kan. Dia lihat di luar jendela, di luar tingkap jendela maukah,
di luar tingkap tu dia nampak dua cahaya tau, macam sepasang mata di kejauhan. Jadi Adam ni cubalah menjenguk. Sebelum akak meneruskan penceritaan akak nak bagi tahu di sini, Adam menulis kat sini dia memiliki satu kelebihan di mana Adam ni boleh melihat benda-benda halus. Jadi perkara macam ni dah jadi kebiasaan untuk Adam daripada kecil. Maknanya Adam tak cepat melatah, dia tak cepat rasa terkejut untuk menjerit ke apa ke bila dia ternampak perkara tersebut. Jadi dia pun cuba untuk pandang ke arah cahaya yang dia nampak tu dari kejauhan tu. Cahaya tu makin mendekat dengan Adam ni, sampaikan Adam boleh menghidu satu bau yang sangat tengik, bau yang sangat busuk. Masa tu Adam menutup rapat tingkap tersebut. Lepas tu Adam pun, apa lagi, dia pun dalam-dalam dia dah biasa tengok benda-benda halus. Perasaan meremang tu tetap ada tau. Kita pun akan merasai benda yang sama tau. Jadi Adam pun cepat-cepat buka pintu tandas tu yang dikunci tu. Bukan buka kunci je, malah Adam buka, boleh dikatakan sebahagian daripada pintu tandas tu. Maknanya masa tu Adam mandi dalam keadaan pintu tandas terbuka. Adam dia bersama dengan kawan baik dia yang masih menunggu turn dekat luar tandas tau. Jadi kawan baik ni dikenali sebagai Yusuf. Yusuf dia rasa hairan, kenapa pula kawan dengan aku ni tiba-tiba lah buka pintu kan, buka pintu tandas. Dia pun hairan lah kan. Dia pun tahu Adam ni, kawan dia ni ada kelebihan tau. Jadi dia terfikir-fikir, apa pula kali ni kawan aku nak cerita aku macam tu. Jadi Adam teruskan mandi, tak cakap banyak, tak bunyi apa pun. Dah orang kata dah tak ada nak bunyi macam happy, macam nyanyi kan, tak ada, terus mandi apa semua. Jadi lepas tu Adam keluar daripada tandas tu. Bila keluar daripada tandas tu, timbul syak wasangka daripada Yusuf. Yusuf tanya Adam, kau kenapa? Tiba-tiba lah mandi, buka pintu tandas ni, buatnya aku terjenguk kan, nampak lah macam-macam macam tu kan. Jadi Adam cakap, kau diamlah, kau masuk, kau mandi, aku tunggu kat luar, macam tu. Jadi Yusuf ni dia tak rasa macam, tak apalah kot kan, member ada, let lah, masuk dalam, dia pun mandi apa semua. Tapi Adam dah pesan tau dekat Yusuf tu, kau tak payah kunci pintu. Jadi Yusuf tak kunci pintu, dia pun masuk mandi. Tapi dia tak adalah nak buka tenganga, dia buka sikit je lah kan pintu tu. Jadi bila dah settle tu, Yusuf dengan Adam tu pun baliklah ke tempat dia. Lepas tu mereka pun menunaikanlah solat maghrib. Selepas mereka menunaikan solat maghrib, macam biasalah, kawasan camp tu akak bagi tahu, dia kawasan camp perkemahan budak sekolah. Dia mestilah ada salah satunya tandas. Memang ada lah kan. Lepas tu dilengkapi dengan surau, dilengkapi dengan kawasan dewan untuk aktiviti riadah, aktiviti macam-macam lah kan. Jadi selepas menunaikan solat maghrib tu, Adam dengan Yusuf ni pun dia nak pergi ke surau untuk aktiviti dekat surau lah. Jadi bila diorang pergi ke surau, masa balik daripada surau tu, Adam ni dia mendengar tau Yusuf ni mengomel macam-macam, bercakap dengan dia macam-macam. Tapi fikiran dia mengelamun lagi, masih berfikirkan apa yang dia nampak dekat tandas sebelum ni. Tapi Yusuf masih lagi tak dapat nak membaca perubahan pada Adam tu. Sementara dia mengomel bercerita tu, ini berjalan ke depan tu, Adam berjarak sikit dengan dia ke belakang. Masa tu Adam nampak tahu di hadapan dia. Kan akak cakap tadi, Adam ni dia ada kelebihan dapat melihat makhluk halus. Jadi Yusuf tak dapat kelebihan tu. Jadi Adam ni je yang nampak ada satu perempuan tahu, satu susuk tubuh, lembaga perempuan lah senang cakap kan, berada di hadapan Adam dari jauh macam tu. Lembaga tu berlari menuju ke arah Adam. Adam nak mengelak tapi tak sempat. Jadi benda tu menembusi tubuh Adam. Dia menembusi dalam keadaan yang kuat tau. Macam teras dia punya kekuatan tu sampai Adam tu terjatuh. Maknanya lembaga tu masuk menembusi tubuh Adam ni sampai Adam tu terjatuh, terjelepuk ke bawah. Lepas tu kebetulan masa tu cikgu Adam nampak
nampak kejadian tu, bukan nampak benda tu, tapi nampak Adam tu terjatuh. Sementara Yusuf ni dia masih tak menyedari sahabat dia tu memang dah terjatuh ke belakang. Jadi cikgu pun terpa ke arah Adam, tolong Adam. Masa tu lah baru Yusuf perasan dia pusing belakang tengok, alamak, terjatuh lah pula kawan aku. Macam tu, bukanlah dia cakap macam tu kan, tapi maksudnya kau ni kenapa Dam, tiba-tiba pula angin tak ada, ribut tak ada, dah terjatuh. Cikgu pun tanya benda yang sama, ribut tak ada, angin tak ada, pokok tak ada, apa semua tak ada, jatuh tak ada, tersadung, tiba-tiba lah jatuh. Jadi Adam ni dia tak nak merumitkan keadaan tau. Dia tak nak menjadikan dia punya penampakan tu sebagai satu simbol yang boleh mengganggu camp, aktiviti camp tu. Jadi dia cakap tak ada apalah, dia pendam macam tu kan. Tapi kan bila dia balik ke tempat dia kan stay dengan Yusuf. Biasalah kan, best friend mesti duduk satu kemah punya. Jadi masa tu sebelum nak tidur tu, Yusuf tanya dia, kau kenapa Dam? Dari tadi lah aku tengok masa dekat tandas kau macam pelik macam. Lepas tu tadi masa kau jatuh macam pelik macam. Jadi Adam ni pun berceritalah pada Yusuf apa yang dia nampak. Memang lagi cuak lah Yusuf tu. Yusuf tu memang dah sedia maklum siapa kawan dia ni. Bila dah tahu kisah seram kat situ, lagilah Yusuf ni jadi macam, cakap lah, takut lah kan. Biasalah dengan usia remaja dia kan. Lepas tu Yusuf yang rasa cuak ni, dia jadi macam tak boleh tidur tau. Dia rasa macam dia nak lelapkan mata tu, dia tak boleh tau. Tapi Adam dah pesan dekat Yusuf, kalau kau dapat rasa sesuatu, maksudnya kau nampak sesuatu ke, kau dengar sesuatu ke, kau jangan menjerit. Kau diam je, kau jangan menjerit, kau buat tak tahu je. Macam tu. Jadi Yusuf ni dah dengar cerita daripada Adam ni, boleh ke dia buat tak tahu? Jadi nak dijadikan cerita, pada malam tu Adam memang susah hati. Dia tak dapat nak lena, dia tak selesa sebenarnya. Masa tu Yusuf dia baru je nak lena, baru sedap-sedap nak lena. Letih kan bila pergi ke camp ni dengan aktiviti camp dengan tak selesa, memanglah akan cepat rasa ngantuk. Jadi Yusuf ni nak tertidur. Masa dia dah terlena sikit, dah terlena tu kan, dia rasakan ada orang peluk dia daripada belakang. Jadi Yusuf ni sangkakan Adam ni yang peluk dia. Satu kerja pula Adam nak meluk dia tidur malam. Jadi satu kerja pula ya. Jadi Yusuf ni dia tak berfikir yang negatif-negatif. Dia palingkan wajah dia kepada sahabat ni. Kononnya lah sahabat dia kan. Dia palingkan badan dia, dia tengok. Terkejutlah dia bila dia tengok tangan yang peluk dia tu berbulu, sementara badan yang peluk dia tu besar dan berbulu. Masa tu apa lagi, Yusuf ni bila dah nampak benda tangan yang berbulu, benda yang berbulu macam tu, Yusuf ni pun menjerit lah. Bila Yusuf menjerit, cepat-cepat Adam ni pergi dapatkan Yusuf, pegang tangan Yusuf, buat macam ni, shh, kau jangan jerit boleh tak? Macam tu. Jadi Yusuf ni kata, aku dapat rasa tangan berbulu. Tangan tu memang berbulu apa semua kan. Jadi Adam cakap, kau diam. Kalau kau jerit, satu camp ni akan jadi masalah, akan menjerit. Kau tahu benda macam ni, kita datang sini, kita nak buat lawatan sambil belajar. Kalau lah jadi satu hal, aku tak dapat bayangkan lah macam tu kan. Jadi Adam pun dia ambil kesempatan tu, sebab dia memang dah membesar dengan cara macam ni. Jadi dia tahu basic-basic untuk handle situasi ni. Jadi Adam pun membacakan ayat kursi, membaca perlahan-lahan dan membaca dengan maksudnya dengan jelas bunyi ayat kursi tu kepada Yusuf ni. Sambil-sambil tu Adam cuba untuk meredakan keadaan. Masa tu alhamdulillah perkara tu reda dan Yusuf boleh kontrol tau dia punya ketakutan tu, dia punya cuak tu kan. Jadi Adam cakap alhamdulillah, nasib baiklah dia cakap kan. Jadi Yusuf ni bila dah situasi yang macam tu, kita katakan emosi kita dah jadi macam orang kata terkejut apa semua, tambah pula dia masih lagi keletihan. Jadi mereka cuba lagi untuk lelap. Alhamdulillah Yusuf dengan Adam ni dapat lelap. Tapi Adam ni dalam-dalam dia cuba untuk lelapkan diri dia, dia masih lagi was-was tau. Bila dia was-was, dia tersedar. Dia tersedar sebab dia terkejutkan sesuatu yang dia dapat rasakan datang dari arah luar pada kemah dia. Bila dia tengok dari luar kemah dia, dia nampak tau satu kelibat, bukan,
satu lembaga perempuan. Memang lembaga perempuan berambut panjang, memakai pakaian serba putih dalam keadaan pakaian tu lusuh. Lembaga tersebut memandang tepat ke arah Adam. Lembaga tu seolah-olah macam datang tu dalam keadaan terbang tau dekat Adam. Tapi tak tahulah kan, Adam sendiri pun tak dapat pastikan sebab tiba-tiba je muncul depan dia kan. Jadi lembaga tu dalam keadaan nak kata marah, dalam keadaan sedih macam tu. Jadi lembaga tu cakap dekat Adam tau. Dia kata ke Adam, kenapa datang dekat tempat aku? Macam tu. Jadi kenapa datang kat tempat aku tu, Adam cakap lah, aku datang sini untuk belajar, untuk camp sambil belajar macam tu kan. Aku tak ganggu apa-apa pun macam tu. Lepas tu benda tu cakap, lembaga tu cakap lagi, kau dengan kawan-kawan kau dah ganggu tempat aku. Dia marah lah dalam keadaan suara yang garau. Marahkan Adam. Aku tak tahu apa yang kau marahkan sangat. Macam tu. Jadi lembaga tu cakap lah, kau nampak tak pokok besar yang berada berdekatan dengan kawasan ni. Jadi Adam pun dalam keadaan gelap sama-sama. Dia tak dapat nak melihat dengan jelas tempat tu. Tapi dia ingat tau. Dia ingat pokok besar tu. Kawan-kawan kau dah kotorkan tempat aku. Kawan-kawan kau dah kotorkan tempat tu. Jadi Adam, dia rasa bersalah juga. Sebab memang betul pun, dia akui dekat pokok tu lah kawan-kawan dia duk humban sampah, duk kumpul sampah. Kononnya sampah tu nak dibersihkan sebelum balik. Jadi kita masuk di satu kawasan ni, kita tak boleh lah buat macam tu kan. Kalau kau tak suka kami ni berada dekat sini, esok kami akan keluar dari tempat ni. Kami akan pastikan tempat ni dibersihkan sebelum kami keluar. Bila dengar macam tu, lembaga tu pun pergi meninggalkan Adam dalam keadaan suara dia. Adam dengar masa tu, suara lembaga tu macam menangis tau. Dia terbang ke arah pokok yang disebutkan tu dengan nada suara yang sayup, menangis macam tu. Jadi bila dah jadi macam tu, barulah Adam ni faham kenapa lembaga tu munculkan diri, ganggu dia, ganggu kawan-kawan dia. Bila keesokan harinya, dia tengok pada pokok tu. Masya Allah, memang betul korang. Pokok tu dah dipenuhi dengan sampah-sampah yang dilonggokkan kat situ. Mana benda tu tak marah, tahu tak? Jadi, Adam pun jumpa dengan cikgu, bagi tahu kat cikgu, sebelum nak tinggalkan kawasan tu, lebih baik bersihkan dulu kawasan tu. Cikgu pun memang plan macam tu kan. Memang akan bersihkan tempat tu. Jadinya mereka pun bergotong royong untuk bersihkan tempat tu sebelum mereka balik. Masa tengah bersiap-siap ni, semua dah orang kata dah unggah barang apa semua, dah masukkan barang dalam bas apa semua kan. Bila naik dalam bas tu, nak tinggalkan tempat tu, Adam perasan tau, tempat tu rupanya memang nampak seram. Mula-mula ada masuk tu, dia rasa tempat tu lah yang paling indah pernah ditengok. Di tepi tasik, cantik semua kan. Masa tu semangat berkobar-kobar. Tapi bila dah lalui perkara macam ni, tempat tu dah nampak sangat seram untuk Adam. Jadi itu sahaja perkongsian daripada Adam untuk kali ni. InsyaAllah ada rezeki, Adam akan kongsikan lagi pengalaman-pengalaman seram dia. Sebab apa tau? Sebab dia kan tulis kat situ, dia selalu dapat melihat benda-benda halus. Pengajaran daripada cerita kali ni, kalau kita pergi ke satu tempat, terutamanya kawasan hutan, tolonglah jaga kebersihan. Bukanlah maksud kita jaga kebersihan ni untuk siapa-siapa. Tak. Sebenarnya kebersihan tu penting. Tambah pula bila kita pergi kawasan-kawasan yang kita tak tahu kawasan tu ada apa, kawasan tu kawasan yang macam mana. Jadi kita jagalah perilaku kita, terutamanya dalam bentuk kebersihan dan juga dalam bentuk kata-kata. Janganlah kita berkata-kata dengan perkara yang macam cakap besar lah orang kata kan. Satu perkara penting yang akak nak bagi tahu, bila kita pergi satu tempat, janganlah pula kita nak minta izin, atuk, nenek nak minta izin masuk. Jangan tau. Sebab bumi kita ni sangat luas dan bumi kita ni milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perlu minta izin. Sebaliknya, kita santuni tempat tu supaya perkara-perkara macam ni takkan berlaku. Terima kasih
dari akak untuk semua dan terima kasih juga akak ucapkan kepada Adam atas perkongsian ni. Terima kasih korang. Bye. Assalamualaikum. Bye.